Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar satu cerpen yang cikgu tak sempat ajar kat kelas lagi, iaitu cerpen Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Untuk pelajaran hari ini kita akan tengok sinopsis, kemudian kita akan cuba menjawab soalan. Ya, cikgu akan ajar bagaimana teknik menjawab soalan cerpen. So, kita mulakan dengan sinopsis. Cerita Jaket Kulit Kijang ini berkisahkan aku yang pergi melancong ke Turki dengan sebuah ejen pelancongan. Jadi sebelum aku ke Turki, aku telah membuat beberapa persiapan termasuklah menyediakan senarai, barangan ataupun hadiah-hadiah yang akan dibelikan untuk rakan-rakan, keluarga dan orang-orang yang dikenal. Jadi kalau kita pergi bercuti pun kita akan belikan hadiah kan sebagai tanda mata kepada kawan-kawan dan ahli keluarga. Sama juga dengan aku. Jadi aku ni dia seorang yang sangat berhemah dalam pengurusan wang. Jadi aku telah bajet ataupun membuat pengurusan wang dengan dengan membawa wang sebanyak 400 USD dan dia pergi ke Turki. Jadi sampai di Turki dia telah kerana dia pergi dengan ejen pelancongan, jadi pemandu pelancong tu telah membawa aku dengan kawan-kawannya untuk berbelanja di Turki. Jadi di Turki ni di tempat aku dengan kawan-kawan dia pergi tidak ada tanda harga. Dia cuma akan beritahu harga barangan tersebut bila kita tanya. Jadi aku ni berasa sukar untuk menawar harga kerana tak tahu. Kalau kita tanya harga, mereka akan terus beranggapan kita hendak beli. Jadi aku ni sewaktu dia melintas sebuah kedai, kedai jual jaket, dia terpandangkan sarung tangan kulit. Jadi aku teringat kepada abang dia. Bila tengok sarung tangan kulit tu yang diletakkan di rak cermin, dia teringatkan kepada abangnya. Okey. Jadi bila dia ingat abang dia pergi kerja naik motor. Jadi pergi balik naik motor, dia membayangkan kalaulah ada sarung tangan kulit ni, tentu tangan abang long ni itu tidak terdedah pada terik matahari. Jadi pemuda Turki iaitu jurujual yang berada di dalam kedai itu seakan-akan dia dapat baca isi hati aku yang macam nak beli sarung tangan tu. Jadi dia terus panggil masuklah. Tapi aku tak berani nak ambil. Dia apa nama? Jurujual tu ambil sarung tangan dan beri kepada aku supaya sebelum kita beli sesuatu kita mesti tengok rasa okey ke tak. Jadi samalah dengan aku, pemuda tu beri dia sarung tangan tapi dia takut nak ambil, tak berani nak ambil kerana tak tahu harga. Okey, jadi ni Haja Norma dengan Dr. Liza ni ialah kawan-kawan yang pergi bersama-sama dia. Jadi mereka telah Dr. Liza dengan Haja Normah ni, dia berkenan dengan satu jaket yang dibeli oleh Haji Helmi dengan isterinya. Ni semuanya ialah ahli rombongan. Jadi mereka beli Haji Helmi dengan isteri tu tadi beli kat kedai lain. Harga pun murah. Jadi uh, oleh kerana Haja Norma dengan Dr. Liza nak beli jaket, aku ikut juga masuk ke dalam kedai tersebut. Kedai tu taklah besar mana, maksudnya boleh tampung dalam 10 orang je dalam satu-satu masa. Tapi ada banyak pilihan jaket. Kemudian bila aku dengan kawan-kawan dia masuk je dalam kedai tu, mereka dilayan begitu bagus sekali. Umpama selebriti, macam artis kena layan. Kalau kita tengok artis kat sini macam mana layanan. Bila artis datang dengan kita datang kat satu-satu kedai, berbeza layanan. Jadi apabila mereka ni ke Turki, mereka dilayan umpama selebritis, umpama artis. Jadi pekedai ni dia telah memujuk aku supaya membeli satu jaket kulit kijang. Tapi dia dah senaraikan apa yang dia nak beli. Jaket kulit kijang ni tak termasuk pun dalam senarai barang yang dia nak beli. Jadi dia tak akan beli. Tetapi
dia rasa ingin mengambil hati rakan-rakan atau terhutang budi kerana secawan teh apple. Maksudnya tadi dia masuk dalam kedai-kedai tu menyediakan teh apple, minum, kemudian sambil-sambil minum, sambil-sambil tengok jaket. Okey, dia pun tengok harga jaket tu dia sangat terkejut lah dan dia tak mampu untuk membelinya. Masa tu dia dah tengah, dia tak nak try pun sebenarnya jaket tu. Tapi pekedai tu macam asyik lah menyuruh dia try dan akhirnya tu maksud dia, dia macam nak ambil hati orang tu. Mungkin dia dah terhutang budi sebab minum air teh tadi. Jadi dia try. Bila dia try, dia memanglah sesuai dengan dia, cantik. Tapi dia fikir tidak ada di dalam bajet dan dia tidak perlukan jaket tu pun. Jaket kulit kalau kita pakai di negara kita yang beriklim khatulistiwa ni macam mana jadinya? Boleh cair kan? Jadi dia tak nak beli. Oleh kerana dia tak nak beli, dia pun nak keluarlah dari kedai tu, buka balik jaket, serah pada pekedai dan pekedai tu marah. Wajah pekedai bertukar masam dan marah dengan tindakan aku dan mengeluarkan kata-kata kesat. Sedangkan tadi dilayan umpama selebriti. Bila tak nak beli, terus marah dan maki. Okey, kemudian mereka pun meneruskan perjalanan ke kedai-kedai yang lain. Sampailah mereka dalam perjalanan nak pergi ke Egyptian market ni, dia didatangi oleh seorang remaja kurus, bercakap separuh berbisik, menjual barangan black market. Jual secara haram. Kalau tadi jaket tu dijual di kedai yang ada lesen, budak ni pula, budak remaja kurus ni dia jual secara haram. Tak ada lesen jual. Jadi mereka yang black market ni jual dengan harga yang lebih murah daripada kedai. Kerana mereka tak perlu sewa kedai, mereka tak perlu upah pekerja, tapi menyalahi undang-undang. Jadi akhirnya sewaktu melewati rakan aku, Kak Chah dan Syamil, ada seorang lelaki, budak tu dengan lelaki datang jual jaket, dia telah ditangkap oleh polis. Polis tangkap kerana menjual secara haram. Jadi tak boleh nak belilah sepatutnya. Tetapi seorang lelaki tua ni telah meletakkan sehelai jaket berwarna hitam di lengan aku. Maksudnya suruh beli jaket tu. Jadi, bila je orang lelaki tadi letakkan jaket di tangan aku, rakan aku, Syamim, dia berkenan dan nak beli. Dengan harga 120 USD. 120. Dia tadi bawa berapa? 400. Kalau 400, dia dah tolak 120 untuk beli jaket sahaja. Hanya berapa ratus sahaja yang tinggal. Okey, jadi bukan dia yang beli, Syamim yang beli, kawan dia. Tapi bila kawan dia dipakai, tidak sesuai kerana agak gemuk sikit kawan dia kot. Jadi tak sesuai, dia jual kepada aku dengan harga 100. Aku pun terpaku. Macam mana? Aku tak nak. Aku tak perlukan jaket ni. Dan jaket ni pun tak ada dalam bajet aku. Tapi kalau aku beli, aku dapat menggembirakan Syamim. Kemudian aku juga menggambarkan tak praktikalnya pakai jaket tu kat Malaysia. Tak sesuai dengan cuaca kita yang panas. Jadi, lagipun jaket tu perlu dijaga dengan rapi, tak boleh lipat, kulit dia tak tahan kalau kita lasak. Kemudian kalau koyak tak boleh jahit. Jadi aku membayangkan banyak benda. Betapa tak praktikalnya untuk dibeli sehelai jaket dengan harga 100 USD. Kemudian akhirnya dia belilah untuk mengembirakan Syamim dan dia berhasrat untuk mengembirakan orang lain dengan jaket tu. Dia akan jual kepada mana-mana zoo yang mempunyai dia akan jual dekat bundle, kita panggil bundle lah, pakaian terpakai. Dia akan jual dekat pakaian terpakai. Jadi mungkinlah, bukan mungkin, memang dia akan dapat harga yang lebih rendah daripada dibeli. Tapi dia tak kisahlah kerana yang pertama dia dapat mengembirakan Syamim, kawan dia. Yang kedua dia dapat mengembirakan orang kedai pakaian terpakai tu kerana dapat beli harga murah. Dan dia dapat mengembirakan lagi orang yang akan beli jaket tersebut. Okey? Jadi dia pun berhasrat, itu hasrat pertama nak jual. Hasrat dia yang kedua ialah dia akan dermakan duit hasil daripada dia jual jaket tadi ke mana-mana zoo yang mempunyai kandang kijang.
Sebab apa? Sebab jaket tu dari kulit kijang. Untuk menghasilkan jaket tu entah berapa ekor kijang dibunuh. Jadi adalah sangat dia rasa terkilan lah kerana orang terpaksa ada kijang yang terpaksa dikorbankan hanya untuk dia dapatkan sehelai jaket. Oleh sebab tu dia kata dia akan jual, kemudian wangnya dia akan dermakan ke zoo. Okey? Baik. Faham tak cerita jaket kulit kijang? Kisah tentang percutian dan pembelian sehelai jaket yang tidak termasuk dalam senarai. Okey, baik. Setelah kita faham sinopsis, nanti untuk tema persoalan semua tu nanti awak boleh rujuk buku. Hari ini cikgu lebih kepada nak ajar teknik menjawab soalan. So, kita tengok soalan. Okey, soalan ni cikgu ambil dari Kelantan, soalan negeri Kelantan. Soalan cerpen dia akan beri kita satu petikan dan dalam petikan ada 3 soalan. So, baca petikan dulu. Aku memandang jaket kulit kijang itu lagi. Kalau dikira dalam ringgit Malaysia, harganya sekitar RM500. Jaket itu telah membawa kegembiraan kepada lelaki tua yang berjaya menjualnya kepada Syamim. Jaket kulit itu telah membawa kegembiraan kepada Syamim yang berjaya menjualkannya semula kepadaku. Jaket kulit itu telah membawa kegembiraan kepadaku kerana dapat menghangatkan badan sepanjang perjalanan di Selat Bosporus yang dingin. Tiba-tiba tercetus semalam hasrat untuk memanjangkan rasa gembira itu kepada orang lain. Bagaimana kalau aku menjualnya di kedai menjual pakaian terpakai yang selalu aku kunjungi di tanah air? Aku tahu bahawa tidak mungkin aku boleh menjualnya tanpa mengalami kerugian. RM100 pun barangkali terlalu mahal untuk taukil kedai itu. Aku rela menerima harga yang jauh lebih rendah asalkan pekedai itu gembira. Bakal pembelinya juga pasti gembira kerana mendapat jaket kulit dengan harga yang murah. Aku berharap agar bakal pemakainya kelak sedar bahawa jaket kulit itu merupakan sisa orang dan tidak berasa bongkak. Aku akan mencari jalan untuk mendermakan wang jualan jaket kulit itu kepada mana-mana zoo yang ada kandang kijang sebagai tanda muhibah terhadap kijang-kijang yang telah dibunuh demi gaya hidup yang penuh kemodenan. Okey, ini adalah petikannya. Di bawahnya ada 3 soalan. Setiap kali jawab soalan, cikgu selalu pesan tengok kepada jumlah markah yang diberi. Jadi, bila kita lihat kepada markah yang diberi, kita dapat agak bagaimanakah jawapan yang perlu kita beri supaya kita boleh dapat markah penuh. Kita tengok soalan yang pertama. Berdasarkan petikan di atas, nyatakan hasrat penulis sekembalinya ke tanah air. Okey, ada 2 markah yang akan diberi kepada kita. Dia tanya hasrat penulis. Apa hasrat penulis? Biasanya kalau 2 markah, ada 2 hasrat. Okey, jadi kemudian soalan yang kita tengok soalan yang pertama. Cikgu akan tunjukkan awak cara menjawab. Okey, ini dia. Hasrat penulis ada 3. Yang pertama, menjual jaket kulit itu di kedai menjual pakaian terpakai. Yang kedua, menawarkan harga kurang daripada RM100 kepada taukil kedai. Yang ketiga, hasratnya adalah untuk mendermakan wang jualan mendermakan wang jualan jaket kulit itu kepada mana-mana zoo yang ada kandang kijang. Ini adalah skemanya. Tapi bagaimana cara kita jawab? Kita mesti menggunakan ayat yang lengkap. Jangan buat dalam bentuk poin kerana markah akan ditolak. Jadi kita mulakan jawapan dengan tengok balik soalan tadi. Okey, soalan tadi tanya apakah hasrat penulis. Jadi awak pun tulis penulis berhasrat untuk menjual jaket kulit kijang itu di kedai menjual pakaian terpakai. Menawarkan harga kurang daripada RM100 kepada taukil kedai dan penulis juga berhasrat akan mendermakan wang jualan jaket kulit itu kepada mana-mana zoo yang ada kandang kijang. Okey, kita tulis dalam bentuk perenggan yang lengkap.
jangan tulis dalam bentuk point. Jadi bila kita dah buat dalam perenggan yang lengkap, tidak mustahil kita dapat markah penuh. Okey, sekejap kita akan tengok soalan. Kita nak balik dah. Kita nak balik tak apa. Kita akan lihat pula soalan yang kedua. Soalan yang kedua bunyi, aktiviti melancong ke luar negara memang menyeronokkan. Namun begitu ramai yang tertipu kerana sikap kurang berhati-hati. Pada pendapat anda, apakah cara-cara yang boleh dilakukan untuk mengelakkan pelancong menjadi mangsa penipuan semasa melancong? Okey, pada pendapat. Jadi soalan yang kedua ini ialah soalan kemahiran beraras tinggi, berfikir aras tinggi. Dia nak kita berfikir. Dia tanya pendapat kita, iaitu tentang cara yang boleh kita lakukan sebelum melancong supaya kita tidak ditipu. Okey, cara-cara ni ialah, jadi awak kena jawab, pada pendapat saya, cara yang boleh dilakukan untuk mengelakkan pelancong menjadi mangsa penipuan semasa melancong ialah mencari maklumat yang tepat daripada media sebelum melancong. Noktah. Guna penanda wacana. Selain itu, pelancong juga boleh bertanyakan kenalan yang pernah melancong atau tinggal di negara tersebut. Noktah. Markah nak beri 3, jadi kita baik bagi 3 atau 4 markah. Seterusnya, pelancong juga tidak berjalan sendirian dan boleh membuat perbandingan harga sebelum membuat sebarang pembelian. Okey. Ini contoh lain yang diberi ni. Jawapan lain seperti tidak menggunakan kad kredit, tidak menawarkan harga sebelum membeli barangan. Bukan tidak menawarkan harga. Nak beli barang kena tawar harga. Ini ialah antara cara yang boleh digunakan supaya kita dapat mengelakkan diri daripada ditipu sewaktu kita melancong. Ingat dia jawapan mesti dalam bentuk perenggan, bukan dalam bentuk point. Okey, ini soalan yang terakhir, dia suruh kita tulis perwatakan penulis dalam petikan 1 dan satu lagi perwatakan penulis dalam keseluruhan cerpen. Okey, markah maksimum 4. Jadi bila dia minta 4 markah, bila dia dah beri arahan 1 dalam petikan, 1 lagi dalam keseluruhan cerpen, kita beri 2. Tapi mesti ada huraian yang lengkap. Tengok contoh, awak mulakan dengan perwatakan penulis dalam petikan ialah seorang yang prihatin. Noktah. Contohnya, penulis mahu mengembirakan hati sahabatnya iaitu Syahmim dengan membeli jaket kulit kijangnya. Okey, ataupun boleh juga kita jawab, penulis seorang yang baik hati. Noktah. Contohnya, penulis mahu menjualkan jaket kulit kijang kepada tauke kedai terpakai dengan harga kurang daripada RM100. Jawapan lain, penulis seorang yang pemurah. Noktah. Contohnya, penulis mahu mendermakan hasil jualan jaket kulit kepada mana-mana zoo yang ada kandang kijang. Kemudian kita noktah tulis. Manakala perwatakan penulis dalam keseluruhan cerpen pula ialah, ambil satu jawapan, seorang yang berhemat. Noktah. Contohnya, penulis telah membuat senarai perancangan belanjawan ketika melancong di Turki. Jadi awak boleh pilihlah mana-mana jawapan. Ingat, selepas kita beri perwatakan penulis, noktah, kemudian huraikan. Okey, jangan tidak ada huraian. Kerana kalau kita tidak beri huraian, kita hanya mendapat separuh markah. Dia beri kita 4 markah. 1 markah isi, 1 markah huraian. Jadi, bila dia beri 4 markah, berarti 2 isi, 2 huraian. Okey? Okey, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tulis pada ruangan komen. Nanti kalau cikgu berkesempatan, cikgu akan jawab. Okey, good luck and bye.